Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam sekarang berada dalam tempoh peralihan monsun. Pada lazimnya kesan angin tempatan memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi cuaca harian negara. Sejak beberapa hari kebelakangan, negara mengalami keadaan cuaca yang agak panas pada waktu siang dengan hujan berasingan berlaku, sementara di kawasan pesisiran sekitar waktu tengah hari. Berdasarkan rekod klimatologi, purata suhu udara maksimum bagi negara Brunei Darussalam untuk bulan April ialah 32.7 darjah Celsius. Setakat ini, stesen pencerapan cuaca lapangan terbang antarabangsa Brunei merekodkan suhu udara maksimum 36.4 darjah Celsius pada 24 April 2023. Cuaca negara pada beberapa hari yang akan datang dijangka cerah dan panas, di mana suhu udara diramalkan di antara 32 ke 35 darjah Celsius pada waktu siang. Walau bagaimanapun, hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang dan boleh merebak ke kawasan pesisiran pada waktu malam. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah pencegahan kejadian cuaca panas yang masih diramalkan berlaku. Terdapat juga risiko berlakunya banjir kilat di kawasan pedalaman, terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui talian cuaca 114 atau melalui laman sesawang Jabatan Kaji Cuaca atau melalui laman Facebook Brunei Weather, Instagram @brunei.weather dan saluran Telegram Brunei Weather. Suruhanjaya Tinggi Australia di negara Brunei Darussalam menganjurkan acara sempena Hari Kor Tentera Australia dan New Zealand Anzac. Acara diadakan di Tugu Peringatan Brunei Australia di Pantai Muara. Ia sebagai memperingati askar-askar Australia dan New Zealand yang terkorban dalam peperangan, konflik, operasi keamanan dan kemanusiaan. Hadir yang berhormat Pehindatul Ala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini dan Tuan Yang Terutama Meda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Setelah 3 tahun berhadapan cabaran COVID-19, trend rumah terbuka atau open house sempena Hari Raya Aidilfitri lebih meriah pada tahun ini. Berikutan cuti awam 4 hari sempena perayaan tersebut, orang ramai pastinya mengambil peluang untuk menganjurkan rumah terbuka. Dalam mengadakan rumah terbuka, perlunya perancangan dari segi belanjawan bagi mengelak pembaziran. Dalam keseronokan menganjurkan rumah terbuka yang dihasrat mengeratkan silaturahim dan mengukuhkan lagi perpaduan, hidangan yang cukup bagi para tetamu semestinya menjadi antara perkara yang diutamakan. Buat rumah terbuka, pertama dikirakan berapa orang dipanggil. Itu baru kami mengudara catering atau untuk mengelakkan pembaziran mestilah pandai merancang lah dengan nyorang bajet kita ni itulah sukat-sukat itu mesti ada lah. Untuk open house kami merancang perbelanjaan dalam kiraan kalau memanggil saudara-saudara dalam 100 orang kami menyediakan 150 lah kalau untuk catering. Juadah rumah terbuka sememangnya menyediakan banyak pilihan yang dapat menimbulkan keinginan merasa pelbagai hidangan. Namun perlu diingat pengambilan berlebihan membawa kepada pembaziran. Okey, mengikut kemampuan dimakanlah, jangan mengambil lebih. Akhirnya kan berbuang juga kan, sayang juga. Kalau keluarga ramahan di beradik, tak habis barang itu je. Nda kalau nda ambil kan
kami buatakan. Semoga apa yang dianjurkan oleh agama Islam dalam bersederhana sentiasa diamalkan di samping menjaga kemaslahatan diri yang menjadi keutamaan dalam Islam. Hari Raya Aidilfitri merupakan sambutan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam setelah sebulan berpuasa. Meskipun tiba setiap tahun, tetapi sambutan Hari Raya Aidilfitri mungkin sudah banyak berubah jika dibandingkan zaman dahulu dan sekarang. Perubahan tersebut seiring dengan kemajuan yang telah banyak mengubah kehidupan manusia. Tradisi sambutan Hari Raya turut menerima kesan daripada perubahan zaman. Bagi mereka yang membesar dari era tahun-tahun dahulu, sememangnya perbezaan dapat dirasakan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Berkunjung ke rumah suatu ketika dahulu adalah saat yang paling dinanti oleh kanak-kanak kerana mereka berasa gembira dapat berkumpul dengan kawan-kawan mengelilingi kampung. Kan kerana ni tanya selalu kalau kan ke rumah orang tu pasti dipedahkan ataupun kena lagaunya open house baru tu datang. Tapi kalau dulu ingat saya 80-an apa tu boleh bertanya ke sana kemari bah. Dulu-dulu tu saya masih ingat yang membolehkan kami berjalan bah sana kemari bah. Selamat bah rasanya bah. Jadi perlindungan pandai ngau. Jadi Keceriaan dan keseronokan jelas terpancar di wajah kanak-kanak yang sudah menerima pemberian gula-gula dan duit raya sebagai menandakan mereka telah mengunjungi rumah jiran dan saudara mara. Terhadap segala kesilapan yang dilakukan selain mengulangkan masa yang begitu bermakna. Tahun 70-an dan masuk ke 80-an itu masih lagi kita makan duit pacah tu. Jadi saya ingat tu kalau kena sedekahi dulu, kerana dulu kanak-kanak suka berjalan ni. Kerana ni kan jarang lagi lah. Kalau dulu kami sekampung tu kami agak kesana kemari. Jadi apabila kita ni sampai ke rumah orang-orang ni, kita ni ada mengutip gula-gula sebagai tanda kita ni ke sana. Dalam memeriahkan suasana malam Hari Raya Aidilfitri pada zaman dahulu, pelita yang dibuat sendiri akan dipasang sekeliling rumah bagi menghiasi pekarangan rumah. Membuat cucul, sama ada cucul tanglung ataupun cucul daripada bulu, daripada tin, daripada dian dan butul pun ada, disediakan suatu butul tu. Jadi apabila sudah orang siap barang tu, kalau macam sampai saat kan bahir raya, jadi digantunglah dia di jendela tu kadang-kadang dia di pentaran. Suasana ketibaan Syawal lebih terasa dengan beberapa jenis hidangan kuih muih tradisional hasil buatan tangan sendiri meskipun disambut secara sederhana. Mesti ada ekspor diorang kan? Kalau masa ni orang bermacam-macam kuih lah. Tapi dulu orang ada 45 macam salah kuihnya. Kemudian minumannya terkenal masa tu lemonade lah. Lemonade ni akan disusun di atas meja lah. Atas meja, kemudian di samping kuih-kuihnya tu ditutup sama kain kasak. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri dahulu banyak meninggalkan kenangan manis. Tradisi yang diamalkan sejak zaman berzaman ini perlu terus dipertahankan agar ia tidak luput ditelan arus waktu. Mementingkan kesihatan fizikal sepanjang bulan Syawal bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Seperti lazimnya, sambutan Hari Raya Aidilfitri diisi dengan amalan kunjung mengunjungi dan menghadiri jemputan rumah terbuka yang sekaligus menghadkan masa untuk melakukan aktiviti fizikal. Helmi Abdullah Fitness HAF mengambil peluang di bulan Syawal ini dengan mengadakan Raya Bootcamp selama 3 hari bermula pada 2 Syawal lagi. Raya Bootcamp merupakan aktiviti tahunan Helmi Abdullah Fitness bagi membantu orang ramai untuk membuat aktiviti ketahanan fizikal sebelum memulakan hari mereka dengan berkunjung ke rumah saudara mara dan sahabat handai. Program yang bermula seawal pukul 7 pagi itu mendapat sambutan begitu menggalakkan sejak diadakan 8 tahun lalu. Raya Bootcamp actually group classes semasa raya lah. So ianya diadakan setahun sekali lah kan. So, intention is untuk menolong orang yang
kan masa raya gym tutup, and then even kami pun ada schedule kelas petang-petang atau. So caranya buat kelas awal pagi lah sebelum kita ni beraya lah. Okay. So during the festive season ni memang macam raya ni, for me my personal advice, it's okay to macam makan nyaman sedikit, tapi janganlah dalam sehari itu macam semua takkan dicuba. So at least you stop when you're kenyang lah. The key points here, lepas habis seminggu raya tu, jangan lupa to get back lah. Get back to your nutrition, get back to your exercise lah. Wanita dan kecantikan tidak dapat dipisahkan. Ini termasuk dalam memadankan tudung atau selendang mengikut kesesuaian baju yang berbagai fashion. Kini para wanita di negara ini mempunyai ratusan pilihan tudung dengan adanya banyak pengusaha tudung tempatan yang menawarkan pelbagai pilihan corak dan warna. Permintaan yang tinggi terhadap tudung atau selendang menjelang Syawal memang sudah dijangkakan. Kuantiti pengeluaran tudung dilipat gandakan dengan memastikan kualiti tudung tetap memuaskan. Alhamdulillah, biasanya pada bulan Ramadan ini permintaan meningkat berbanding dengan bulan-bulan yang lain lah. So biasanya kami akan meningkatkan sedikit kuantiti production kami dan membanyakkan lagi pilihan-pilihan warna dan desain-desain untuk dipilih. Memang permintaan terhadap tudung meningkat, khususnya tibaan Syawal. Pengeluaran kami meningkat sehingga 3 kali ganda bagi memenuhi permintaan pasaran. Masa Lebaran memang demand very high, so kami dari last year sampai ini kami increase kami punya inventory. Dari dulu kami buat 300 sahaja, tapi now kami bawa 700 helai tudung. Alhamdulillah meningkat, dan right now kami sudah menjual around 600 tudung cuma tu. Berpenampilan menarik lebih-lebih lagi di bulan Syawal ini pastinya menjadi suatu kemestian bagi setiap wanita. Bagi pengusaha tudung pula, inilah peluang meningkatkan kuantiti jualan termasuk menawarkan potongan harga menarik. Ucapan selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda, kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kami dari keluarga Syekh Isyah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kami daripada keluarga Baitul Izzi mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Sekolah Rendah Anggrek Desa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari sebagian dari Tudung mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bubu yang digunakan sebagai alat menangkap ikan atau udang secara tradisional masih mempunyai permintaan sangat tinggi. Malah pembuat bubu juga mampu memperoleh pendapatan lumayan. Daripada pelbagai jenis bubu yang digunakan, bubu ikan dan bubu udang galah adalah antara yang mendapat permintaan tinggi. Teknik anyaman merupakan teknik yang biasa digunakan dalam menghasilkan bubu. Pembuat bubu hanya memerlukan kemahiran meraut dan menganyam. Awang Haji Tudin bin Haji Ong Sang, salah seorang yang masih aktif dalam pembuatan bubu, menjelaskan mengenai perbezaan bubu ikan dan bubu udang galah dari segi bentuk, saiz dan pembuatannya. Bubu ini bermacam-macam jenis. Ada bubu yang diperbuat untuk menangkap ikan keli dan ikan-ikan yang lain. Kemudian ada bubu untuk menangkap
ikan-ikan yang besar yang digunakan di lautan-lautan. Kemudian ada pula bubuk. Ini dibuat untuk menangkap udang gala. Jadi masing-masinglah cara pembuatannya. Beliau mula membuat bubu sejak lebih 50 tahun lalu. Menurutnya, bubu moden lebih tahan lama berbanding bubu tradisional kerana bubu moden menggunakan bahan yang boleh bertahan lama. Beliau juga bersedia mengajar mereka yang berminat untuk membuat bubu agar tradisi membuat bubu dapat diwariskan kepada generasi muda dan tidak luput ditelan zaman. Kata sehari dapat kita ni kadang-kadang kita ni kalau bahan sudah tersedia kita ni dapat 2 atau 3 biji sehari. Kalau ketahanan bubu daripada bubu bila ni paling anu pun dalam 3 tahun atau lebih, tapi kalau bubu plastik dengan dibuat daripada dawai-dawai yang tertentu ia akan bertahan lama, kali 4-5 tahun pun boleh kita ni gunakan. Biasanya kadang-kadang ada je pelanggan kita ni memerlukan bubu seperti ini, jadi dibuatkanlah kemudian dijual dengan harga yang tertentu mengikut saiz. Para penggemar kucing kini boleh mengunjungi kafe kucing Neko Paradise yang terletak di Kampung Tagap, Jerudong. Sejak dibuka pada Mac tahun lepas, kafe tersebut menjadi tempat menarik bagi mereka yang tidak berpeluang memelihara kucing sebagai haiwan peliharaan. Menurut Dayan Natasha Emeralda Leong binti Muhammad Haziman, pengasas Neko Paradise, idea untuk menubuhkan kafe ini tercetus apabila beliau berkesempatan melawat beberapa kafe kucing di luar negara bersama keluarga. Walaupun terdapat beberapa kafe kucing di negara ini, Neko Paradise mempunyai keistimewaan tersendiri seperti taman permainan khas untuk kucing dan air terjun di taman. Paradise is a playground of more than 20 cats of different breeds. So it is a place where cat lovers can come and meet and take pictures with our cats, as well as you can have food and beverages and you're able to distress yourself here. Pada masa ini, kafe ini mempunyai lebih 20 bakar kucing yang berbeza. Orang ramai yang ingin mengunjunginya boleh menghubungi pemilik kafe terlebih dahulu untuk membuat tempahan atau menerusi Instagram @NekoParadise.